sama dengan 8. Jadi ada 8 kebarangkalian. Sama ada masukkan dia 000 dekat edisi tu, ataupun 001, ataupun 010, ataupun 011, ataupun 100, sampailah 111. Okey, ni kita untuk kantor Kemudian yang ni pula lita untuk cubu. Ada 4 input. Ada 4 input A, B, C, D. Lepas tu ada berapa gate ni? 1, 2, 3, 4. 5. Dia pakai 5 gate. Bila ada 4 input, dia akan jadi 2 kuasa 4 sama dengan 16. Ada 16 kebarangkalian dia. 16 kebarangkalian. 16 kebarangkalian maksudnya truth table dia macam ni. Sekejap. Truth table dia ada 16. Nak kena isi. Slow dia, line slow. Kalau kantor 3 input A, B, C saja, dia punya table, truth table dia ada 8. Nak kena isi 8. Okey. Okey, ingat lagi tak bulatan-bulatan ni? Okey, bulatan ni. Bulatan ni tunjuk schematic diagram, circuit diagram. Daripada circuit diagram, kita boleh buat truth table. Daripada circuit diagram, kita boleh buat boolean expression. Okey, jadi kita akan buktikanlah malam ni. Daripada circuit diagram yang saya bagi tu, kita boleh buat dua-dua ni. Okey, kita tunjuk pelan-pelan. Saya tak boleh cakap laju-laju sebabnya gambar ni semua dekat awak lambat keluarnya. So, saya tutup ni dulu. Tutup. Mari kita tengok kantor punya. Ini jawapan yang saya buat lah. Jawapan yang saya buat. Awak sepatutnya memasang lita tu. Awak sepatutnya memasang lita tu pada Tinkercad awak. Student kantor ini saya ambil yang Muhaimin punya Muhaimin punya. So dia pasang macam ni. Saya tak pasang lita ni Saya harap awak pasang sendiri. Awak try sendiri. Okey, ni lita daripada Muhaimin. Lepas tu yang ni dia tak sepatutnya buat yang ni lah, tapi dia nak buat padahal. Dia pun nak tunjuk truth table dia tu. Truth table bawah tu dia dah buat.
Ini truth table yang saya buat. Okay, saya menggunakan teknik teori saja. Saya tidak memasang litar ni Yang pasang litar ni tadi Muhaimin. Ni dia punya. Okay. Jadi sepatutnya gambar kita hilang lagi. Okay, sepatutnya awak akan buat macam ni. Okay, awak akan pasang litar tu. Lepas tu awak akan alihkan wire jumper A, B, C. Kalau dia nak 000, A, B, C tu semua letak dekat ground. Kalau kita nak A0, B0, C1, kita akan letak C tu pada 5 volt, A dengan B pada ground. Okay. Yang ini, itu bila awak buat secara Tinkercad awak tengok output dekat Q, kalau menyala letak 1, kalau tak menyala, kalau padam letak 0. Saya menggunakan teknik atas kertas, teknik teori. Jadi saya buat macam ni. Kalau 000, saya pun trace, saya pun membuatlah apa yang patut. Sekejap Okay. Kalau kita tengok ke atas ni, ialah AND gate. Yang kedua OR gate. Yang ketiga AND gate. Dekat tengah-tengah ni ada AND gate. Yang belakang sekali ialah OR gate. Okay. Jadi, yang pertama ni bila A dengan B kosong, bila dia lalu AND gate ni, 0 kali 0 dapat 0. 0 N dengan 0 ialah 0. Sebenarnya bukan kali dia sebenarnya N. Dia macam kali lah. Kat bawah ni pula B OR dengan C. B OR dengan C. 0 OR dengan 0 dapat 0. Yang bawah ni pula ialah B N dengan C. Dua-dua 0 dapat 0. Jadi semua ni 0. Okay, kita ambil N yang bawah ni. N tu masukkan dia 0 dengan 0. 0 dengan 0 dapat 0. Last sekali pergi pada OR. OR tu masukkan dia ialah 0 dengan 0. Jawapan dia Q, jawapan dia 0. Jadi kita transferkan jawapan tu ke kotak bawah. Apabila masukkan kita ialah 0, 0, 0, kita dapatlah 0. Okay, itu step yang pertama. Step yang kedua, kalau masukkan tu ialah 0, 0, 1. Kalau C tu jadi 1. Kalau C tu jadi 1. Jadi kita buat balik. Atas ni 0, 0, masih lagi 0. Kat sini B masukkan untuk O ni. B ialah 1. B ialah 0. C adalah 1. 0 atau 1, jawapan dia 1. B ni N yang bawah N yang bawah ni B dengan C. Salah satu dia tu 0. Jadi bila 0 N dengan apa-apa dia akan 0. Jadi kat sini masih lagi 1 N dengan 0 dapat 0. Dan seterusnya pergi ke O yang terakhir 0, 0, 0, 0 dapat 0. So, jawapan dia 0 lah. Saya transfer ke bawah ni. Saya transfer ke table bawah ni dapat 0. Okay, ini secara teori awak kena alihkan wire. Awak alihkan wire. Saya buat secara teori. Okay. Lepas tu kalau masukkan ialah 0, 1, 0. Ini saya skip lah. Saya terskip 0, 1, 1. 0, 1, 1. Patutnya 0, 1, 0 dulu Ya, lu biar. Okay, kalau masukkan ialah 0, 1, 1 jadi apa pula?
Kat sini kalau masukkan dia ialah 011, jawapan dia ialah, jawapan untuk Q ialah 1. Jawapan untuk Q ialah 1. Dia akan transfer 1 ke bawah. Kalau masukkan dia ialah 010, yang saya terskip tadi Saya terskip tadi, kat sini saya dapat kosong. Saya dapat secara tangan, secara ujian tangan saya memakai pensel, secara teorinya saya dapat kosong. Okey. Kemudian saya proceed lagi. Kalau 100, ini table kat bawah ni dah tak muat, saya biarlah. Kalau 100, saya dapat kosong. Q tu output dia kosong. Kalau saya letak 101, saya alihkan wire A pergi 5 volt, B pergi 0 volt, C ke 1 volt. Kalau awak buat macam tu, jawapannya sepatutnya ialah Q sama dengan kosong. Second last, kalau 110, kalau masukkan A 1, masukkan B 1, masukkan C kosong. Jawapan yang kita dapat untuk Q ialah 1. Kalau awak perhatikan trik ni elok, trik ni sebenarnya dalam final exam macam ni lah kertas dia. Kalau awak jumpa final exam lah. Kalau awak tak jumpa final exam, musim PKP ni tak ada final exam. Jadi dia jadi assignment. Assignment awak boleh discuss dengan orang lain. Tapi kalau jumpa final exam, dalam final exam awak kena buat macam ni. Dalam final exam mana boleh buat laptop, nak buat Tinkercad, awak kena tulis macam ni. Okey, kalau yang masukkan terakhir sekali 111. 111, kalau sini 1 jadi sini 1, sini 1, last kali 1. Jadi kita transferkan semua ni ke dalam truth table kita. Kita transferkan dia ke truth table kita. Maka inilah truth table untuk 3 input tadi. Okey, kacang je kan? Kita simpan ni sekejap. Sekejap. Okey. Kemudian kita pergi tengok yang cubu punya pula. Cubunya banyak benar. Jadi bila banyak benar, saya pun malas nak isi. Tapi sebenarnya lita cubu ni lah lita yang boleh diringkaskan. Nanti awak akan belajar satu topik meringkaskan lita. Lita ni nampak dia banyak tapi sebenarnya boleh diringkaskan. Topik untuk meringkaskan lita nantilah bukan sekarang. Jadi sekarang benda ni kosong saya biarkan. Sebabnya banyak benar, ada 16 kali nak kena try Ada 16 kali kita nak kena masukkan semua ni. Jadi saya buat sikit je. Saya baru buat sikit je. Ini lita yang di-share oleh adik Fatin kita. Ini lita Fatin Kalau ikut Fatin yang dia dapat macam ni. Bila dia dapat macam ni, rupa-rupanya dia salah kat situ. Saya ingat dia salah 2. Rupanya sebenarnya dia salah 1 di atas. Yang bawah tu saya yang salah. Yang bawah ni sebenarnya memang betul kosong Yang atas ni 1. Okey. Sekadar nak share lah yang Sri Fatin dah buat. Okay, jadi cubu kalau kita try satu persatu, sama macam tadi juga kita trace masukkan tu. Ini secara teori secara on paper. Macam inilah yang kita buat. Kalau masukkan 0000, kita trace ini sebab n kalau jumpa apa-apa dengan kosong dia kosong. Kalau jumpa ni C pula awal-awal dah jumpa inverter, jumpa not, ini kosong akan jadi 1. Ini pula ada OR gate, kosong dengan 1, bila ada 1 dia jadi 1. 1 D ialah kosong. D ni kosong.
jumpa dengan AND gate. N satu kalau darab dengan apa-apa yang kosong memang kosong. Cuma sebelum dia keluar, dia jumpa NOT gate. NOT gate ni menyebabkan kosong jadi 1. Jadi kita kena masukkan dalam table, truth table kita yang pertama 0, 0, 0, 0 ialah outputnya 1. Kalau kita buat yang kedua pula, macam ni. Yang kedua ni saya tak isi lah pula kat bawah tu. Okey. Nah, ini kalau yang kedua, 0001, 0001, jawapan dia ialah kosong. Kalau saya masukkan input yang kedua, 0010, kita kena ingat yang tengah ni jadi nampak rapat ni tapi berubah kat sini kat line ni ada berubah sebabnya output terakhir ialah yang dah lalu inverter. Inverter ni mengubah input mengubah output yang terakhir tu. Okay, kalau kita try sampai habis lah. Saya pun tak larat lah nak buat banyak-banyak kali tu. Saya pun ambil yang last kali. Ni last kali. Saya trace balik last kali. Last kali jawapan dia kosong. So apa yang Fatin buat tu betul lah. Saya tidak pasal-asalnya. Jadi kalau kita isi balik cubu punya. Kalau untuk saya kat sini cubu punya output sini kosong. Kamera. Kat sini patutnya 1, sini patutnya 1. Sini kosong. Sini 1, sini 1, sini 1. Kosong. Okey. Kita ada kecil je. Dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. Yang lain. Oh, yang ni skip. Okey, sebenarnya kalau kita tengok daripada litar cubu ni banyak 1. Kosong dia ada 5 je. Kosong dia ada 5 je. Jadi saya cakap litar tadi nampak banyak, nampak besar. Litar tu nampak besar. Nampak besar, nampak banyak. Tapi sebenarnya litar ni boleh diringkaskan. Litar ni boleh diringkaskan. Bila awak belajar bab depan lagi nanti, awak akan tengok macam mana nak meringkaskan litar. Okey. Betul? Turun. Okay, benda tadi tu saya akan share dekat awak punya, saya masukkan dalam grup kat WhatsApp. Awak simpan benda tu semua. Nanti bila saya minta awak hantar amali tu, awak bagilah balik benda-benda tu semua. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Siapa nak tanya, boleh tanya. Jadi kita dah membuat daripada circuit diagram, kita membuat truth table. Okay, daripada circuit diagram, kita dah membuat truth table. Okay, macam mana pula nak buat daripada circuit diagram yang bagi tadi, kita nak buat Boolean expression. Okay, mari kita tengok. Pakai apa
brush. Ya. Saya ambil lita kantor. Okey, ni lita kantor Okey. Macam mana kita nak buat persamaan dekat sini? Persamaan boolean nama dia. Okey, kita try. Kita try. Mana pula dalam. Okey, kita tengok ni sesi N yang pertama lah, besar ni. Ini kedua, tiga, empat. Okay, tak ada apa-apa sekadar nak nomborkan je. Senang saya nak sebut. Okay, kita try. Ini N logic gate yang pertama ni N. Bila N, A dengan B ni akan jadi N A dengan B akan jadi N. So A, B. Macam tu. Sekejap, tandulah. Dia akan jadi A, B. N kan? Tu A, B kat situ. Kemudian kat celah ni ada sesuatu kat celah ni. Kita ambil macam ni. Set. Kat celah tu dengan kat celah ni. Celah ni pada juga. Okey. Okay, dekat celah ni ialah gate yang kedua ialah gate OR. Masukkan dia datang daripada B dengan C. So dekat sini OR dia ialah B plus C. Macam tu. Okey. Ada siapa nak tanya? Kemudian gate yang ketiga tu ialah N. Masukkan dia datang daripada B dan C. Jadi dekat sini kita akan dapat B, C. C Okey. Lepas tu kita ada satu lagi wire yang warna kuning ni. Tanda kuning ni, satu lagi. Agak-agak apa kat situ? B tambah C darah BC. Okey, kat sini akan jadi kawannya kita bagi warna hijau kan. Kat sini akan dapat kita buat perungan point BC point syarat dengan B tambah C. Baik, bilang. Sini
Patutnya kurungan BC tambah C. Okey. Senang je kan? BC ni datang dari mana? BC ni datang daripada wire yang bawah ni. Wire yang keluar daripada gate nombor 3 tu, N tu. B tambah C datang daripada gate 2, gate 4 tu. Okey. Jadi keluaran yang terakhir kita Q ialah Q ini campur. AB tu akan campur dengan yang bawah ni. Mana kita pakai color apa pula? Color apa pula? Tak apa-apa. Q akan jadi okey, ditambah ni. AB tambah BC B tambah C. Itu dia persamaan dia. Okey, ini persamaan dia Okey. Kacang je kan? Sensei, Ha. boleh expression tu kita kena lukis ke kita tulis je dia jawapan I dia. Apa dia? Yang boolean expression tu Ha. kita tulis jawapan I dia je. Jawapan akhir saja. Tak payah nak buat Bila kita lukisan-lukisan dah ni semua dapat tak payah. bila kita dah dapat yang last tu AB sama dengan BC plus BC tu, yang tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Tak payah tulis pun tak apa sensei. Bukan tak payah tulis tak apa kejap. Dalam final exam bila awak dapat soalan macam ni, setiap benda yang awak tanda, awak tulis AB, B plus C, BC, semua yang awak buat kat tengah-tengah tu semua ada markah dia. Mungkin 2 markah. Yang terakhir Q sama dengan AB campur BC, B plus C tu, itu markah lain, 2 markah lain. Jadi semuanya 10 markah. Jadi kalau awak terus bagi markah belakang saja, yang tengah-tengah tu tak ada, kuranglah markah awak kot. Oh, kita kena lukis ke tak ya? Kalau nak lukis, lukis lah. Tak, dalam final exam, terpulang pada skema jawapan. Cikgu sensei yang mengajar teori, dia nak macam mana? Awak kena tanya dia. Macam kalau awak adalah sensei Tanti kan. Sensei Tanti ajar untuk bab membuat boolean expression macam mana? Macam mana yang bagi markah? Patut tanya kat dia. Okey. Okey sensei. Okay, yang ni untuk lita kantor Nah, kita try lita cubu lah. Sekarang cubu. Open. Mana lita asal dia? Alamak, mana lita asal dia? Sampai dia keluar. One. Okey, ini lita cubu cubu.
Jadi kita ada kat tengah-tengah ni, kita ada kat sini. Ini pun ada. Sini. Dengan sini. Okey, mari kita try satu persatu Warna hijau dulu. Oh, kejap. Saya tak tandakan dulu. Saya tak tandakan lagi ni. Ini satu. Ini dua. Dua. Sini. Tiga. Empat. Okay, lima. Okay, ada lima. Ada 5 gate yang kita nak kena lalu Ada 5 gate. Okay, gate yang pertama. Gate yang pertama. Okay, tengok apa jadi. Gate pertama ialah gate N, A dengan B. Kita N kan A dengan B. A dengan B dah akan jadi kat sini AB. Alah, tak pula. Tak sikit. Besar A dengan B. Senang je. Okay. Kemudian pergi dekat gate yang kedua. Gate yang kedua ialah inverter. Inverter, not gate. Bila C, sini akan jadi C bar. C. Mana saya nak letak dia punya bar? Pakai ni lah. Ada bar kat situ. Okay, siapa nak tanya apa-apa kat sini? Lita ni nampak macam banyak je. Tapi sebenarnya simple lagi daripada Lita yang kantor tadi. Cuma kantor 3 input. Yang ni 4 input. Jadi nak kena try 16 kali. Okay. Kemudian ada lepas lalu, bila dia lalu gate yang ketiga tu OR gate. OR gate, OR gate, apa hasil dia? Sini hasil dia, boy. Dia AB campur C bar. C bar ni saya pakai ni. Okay. Macam tu. Okay. Sebenarnya lagi elok kita buat kurungan Kita buat kurungan. Senang kan? Kemudian gate yang keempat. Gate yang keempat ialah D akan lalu N. So dia akan N kan. Dekat sini dia akan N kan. Saya letak sekejap. N kan. Saya buat kurungan dulu. AB campur C bar. Jadi saya letak dia punya bar. Lepas tu dia akan darab dengan B. Buat kurungan je lah. Mana dia punya bar? Pak, tapi tu tak habis lagi Dia akan lalu gate yang terakhir, iaitu gate yang kelima, gate NOT. Gate NOT.
Did not maksudnya dia akan invertkan semua ni. Cara dia invert ialah dia akan letak bar panjang kat atasnya. Okey, sekejap. Mari kita buat yang terakhir jawapannya pakai warna merah. Okey, jawapan yang terakhir ialah AB campur C bar. Sekejap lagi saya letak bar tu. Syarat dengan D. Dan semuanya akan dibarkan. Akan dibarkan. Ini dia. Ini ada satu bar. C tu memang daripada tadi ada bar. Ni pula. Okey. Kemudian dia akan barkan semua ni. Bar ni masa dia invert dia tukar, dia terbalikkan. Inilah jawapan dia. Kita namakan jawapan dulu. CS. CS. Kacangnya kan? Semua nampak tak? Ada nampak? Saya tutup. Nampak. Okey. Jadi kita dah dapat menghasilkan boolean expression. Okey, daripada circuit diagram. Dan daripada boolean expression tadi kita boleh buat K-map juga. Pusing-pusing dekat sini juga. Pusing-pusing dekat sini juga. Pusing ke depan ke, pusing ke belakang ke, clockwise ke, anti-clockwise ke, awak akan buat benda yang sama je dalam ni. Cuma akan ada tambahan-tambahan lain lah. Tambahan-tambahan lain dia seperti kat sini katakan boolean expression dia nak yang simplify, teringkas. No tu kan dia soalan. Boolean expression pun dia boleh minta yang SOP. Nama SOP. SOP ni ialah sum of product. Atau dia boleh minta POS. Product of sum. Okey. Tadi saya tunjuk daripada circuit diagram kita boleh dapat truth table. Kemudian saya tunjuk daripada circuit diagram kita boleh buat boolean expression. Boolean expression yang kita dapat tadi bukannya boolean expression teringkas. Boolean expression yang kita dapat tadi hanyalah boolean expression kita sebut kasar. Boolean expression yang kita tak cantikkan lagi. Jadi boolean expression yang tercantik ialah yang teringkas,
ataupun lagi satu yang ikut SOP, sum of product. Dan kadang-kadang soalan ke ada keadaan dalam amali yang memerlukan kita pakai product of sum. Itu semua ikut keperluan bila awak belajar kelas teori, sepatutnya awak diajar benda ni. Macam mana nak dapatkan tiga-tiga ni. Okey, saya tunjuk balik tadi. Mana mana wiki. Ada. Mana saya save? Oh, keluar. Okey, jawapan yang kita dapat tadi ni Q sama dengan AB campur BC darab B plus C. Ini ialah Boolean expression kasar. Raw maksudnya kasar, mentah. Yang ini belum simplify. Samaan Q ni belum simplify. Samaan Q ni bukan SOP, sum of product. Samaan Q ni bukan POS, bukan product of sum. Jadi benda tu semua akan diajar nanti dalam kelas teori. Contoh lagi satu. Ini pun sama. Jawapan kita yang ni AB darab AB ini belum simplify lagi, belum di sum of product kan lagi, belum di post of product of sum kan lagi. Belum. Ini awak akan belajar nanti. Apa guna benda-benda tu? Apa kegunanya product of sum lah apa benda tadi ni? Ni apa guna dia? Guna benda yang tiga ni ialah untuk meringkaskan lita. Macam saya cakap, lita ni tadi sebenarnya boleh diringkaskan. Lita ni sebenarnya boleh diringkaskan lagi. Bila kita ringkaskan maksudnya kita takkan pakai sampai 5. Kita takkan pakai sampai 5 logic gate. Kita mungkin pakai 3 atau 4 sahaja. Jadi kita jimat satu gate. Bila kita jimat satu gate, dalam kilang kita jimat duit. Dalam kilang kita jimat duit bila kita mengurangkan gate. Macam ni juga. Nampak banyak ni, ada 5 gate. Ada 5 gate. Jadi bila kita ringkaskan dia nanti, kita akan pakai kurang gate ni. Bila kurang gate dia, lita tu akan jadi kecil. IC tu akan kecil lagi. Bilangan IC pun kurang. Dan banyak kos yang boleh kita turunkan. Jadi dia akan memberi keuntungan yang lebih pada syarikat. Macam itulah. Okey, saya tutup. Apa nak tanya? Benda yang nak disembangkan dah settle. Nanti saya keluarkan nanti saya buat format untuk simple report amali. Sebenarnya tak ada report lebih pun. Apa benda yang kita sembang ni awak tampal balik je, awak paste kat situ je. Awak hantar balik kat saya tanda je lah bagi markah. Amali ni sebenarnya markah free je. Yang penting awak datang, yang penting awak hadir. Ada apa-apa nak tanya? Okey, ada apa nak tanya? Ada apa-apa? Simple
Simple je kan? Apa nak cerita? Okey, saya akan tunggu sini sampai pukul 10. Tunggu maksudnya kalau ada apa-apa awak nak tanya, awak tanyalah. Siapa nak sembang ke apa benda, sembanglah. Tanya-tanyalah. Siapa yang dah tak ada apa-apa masalah, dah tak ada apa-apa nak bincang dengan saya, tak ada apa-apa nak sembang, bolehlah pergi makan ke, pergi kacau jiran sebelah ke. Okey. Siapa yang nak sembang lagi, boleh tunggu kat sini boleh sembang. Okey. Zeh. Apa tu? Nak usah sikit yang boolean untuk cuba tadi. Nak apa? Nak tengok jap yang boolean expression untuk cuba tadi. Sekejap. Cuba. Boolean expression. Yang bukan yang jawapan yang saya buat tadi. Apa dia? Jawapan jawapan yang tadi. rajah-rajah ni. Ni. Tu kan boolean expression. Oh, boolean expression. Mana dia? Cuba punya. Oh, ni. Yang jawapan akhir tu kan. Ini saja je lah. Kalau saya buat A bar, B bar tambah C darab B bar boleh ke? Sekejap apa? A bar. B bar. A B bar bar. darab B bar. Tambah C. C. Itu darab D bar. Sekejap. Saya tak tahu apa benda yang awak buat lah. Tapi nak cerita macam mana saya nak tahu jawapan awak betul tak betul. Daripada jawapan awak tu, boolean expression tu, saya buat truth table. Kalau truth table yang menggunakan boolean expression awak sama dengan truth table yang kita tunjuk tadi tu, maksudnya dita awak betul lah. Faham? Bukan kan. Maksud saya macam simplify. Saya potong bar yang atas tu, dia jadikan bar yang bawah tu. Saya tak kisah. Saya cakap saya tak kisah awak buat apa pun. Sebabnya macam mana awak simplify, saya tak nampak. Okey. Ada orang dia akan simplify cara teknik boolean algebra. Ada orang akan guna K-map. Jadi kita ada pelbagai cara sebenarnya. Macam mana awak simplify, saya tak nak tengok lah. Dalam final exam, kita nak tengok. Dalam amali saya ni saya tak nak tengok. Dalam amali saya nak tengok truth table mesti sama. Kadang-kadang expression tak sama Kadang-kadang expression dia tak sama. Sebabnya lita dia lain pada orang. Tapi truth table dia sama. Jadi benda tu tak ada masalah. Selagi truth table tu sama. Faham? Macam ni sebenarnya bila kita buat persamaan, bila ada bar yang panjang kat atas tu, kan yang warna biru tu kan, bila panjang macam tu sebenarnya tak cantik tau. Kita kena buangkan dia. Mungkin awak dah try buang lah, awak tahu macam mana nak buang kan. Saya tak nak tunjuk lah, yang itu cikgu yang sensei yang mengajar teori yang settlekan. Okey. Dalam amali kita nak pastikan truth table tu sama. Truth table tu mesti sama. Okey. Jadi kalau awak minat nak mencuba berdasarkan awak punya jawapan akhir awak tadi tu, awak cuba buat dia truth table. Sama tak? Sekadar untuk mengecek jawapan awak sama ke tak. Kalau tak sama, maksudnya awak punya last punya jawapan tu tak sama, tak betul lah. Okey.
Tutup point. Okay, ada siapa-siapa nak tanya apa lagi? Okay, kalau awak nak request apa-apa dokumen tadi yang saya pakai tadi, awak nak request apa-apa, awak WhatsApp kat saya. Mana yang saya ingat saya bagi lah. Contohnya kan saya dah tambah ni tadi kan. Contohnya saya dah tambah ni tadi. Ni hari tu punya kan. Kemudian saya dah tambah yang ni. Nampak saya dah tambah ni kan. Jadi kalau awak minat nak benda ni juga, bagi tahulah. Saya boleh hantar balik semula dekat awak file ni. Okay, kalau kita tengok dekat Raja bulat 3 ni, macam saya cakap, Boolean expression kadang-kadang antara orang dengan orang tak sama. Tak sama. Schematic diagram pun kadang-kadang antara orang dengan orang tak sama. Tapi truth table mesti sama. Truth table mesti sama. Nak menunjukkan kita mencapai objektif yang sama. Kalau truth table tak sama, maksudnya awak punya projek tu benda lain. Orang ni punya projek benda lain. Benda tak sama. Okay Kalau nak sembang sikit lah, saya sembang kat sini sikit ini hasil contengan sekejap. Hasil contengan sekejap saya. Awak akan belajar 3 data asas. Not for dengan N. Bukan belajar, memang asalnya digital logic 3 data ni sahaja. Daripada 3 data ni, dia akan menerbitkan 2 data yang baru. 7400, 74 Norgate ni berapa salah nombor lah pula. 74 Dah tahu? Okay. NAND gate ialah N campur NOT. NAND gate ialah N campur NOT. NOR gate ialah OR campur NOT. Dia menerbitkan satu IC yang baru. Tapi sebenarnya datang daripada 3 yang asal tu. Datang daripada 3 yang asal. Kemudian daripada 3 yang asal ni juga menghasilkan eksklusif OR dengan eksklusif NOR. Masih lagi menggunakan 3 yang asal tu. Kemudian kita mula pergi ke IC yang mula nak intelligent. IC yang intelligent ni dia ada memori. Dia mula dengan flip-flop. Flip-flop ni sebenarnya dibuat menggunakan NAND dengan NOR. Flip-flop ni dicipta menggunakan NAND dengan NOR. Maksud nak cerita kat awak 3 basic IC ni sangat-sangat mengubah dunia. Sangat-sangat mengubah dunia. Okay. Ini nombor-nombor IC lah. Atas kalau tengok 708, 7408. Ini breadboard yang kita nak pasang sebenarnya kalau dalam lab. Ini semua dah tahu. Senang gila. Okay, settle. Apa yang nak tanya apa-apa lagi boleh tanya. Siapa yang dah tak ada apa-apa nak tanya boleh. Apa nama, boleh beransur lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam sensei. Waalaikumsalam sensei. Salam sensei. Sensei. Waalaikumsalam sensei. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Sayonara. Oyasumi sensei.